Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada pengacara majlis, Datuk Musi Masjid, Jatuh Kuasa dan para jemaah bayang yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya nak minta maaf dengan ayahanda bonda-bonda semua terlambat sampai. Memang lari timing tadi, masa dalam highway sebab jam teruk tadi kat Seremban. Polisi semua tu sedang plan dah nak sampai 7.30. Tak apalah. Yang penting Alhamdulillah dapat sampai. Kita sekarang ni tinggal berapa hari lagi nak masuk bulan Ramadan. Ini berapa Syaban? 21 Syaban ni. Maknanya kita tinggal dalam 90 hari saja lagi nak masuk bulan Ramadan. Ada satu doa yang sering dibaca oleh para ulama saleh. Betul dia nak tunjuk hospital lah, Ustaz gelap kan. Pasal lampu cekang sikit. Ada satu doa yang sering dibaca oleh para ulama bila semakin dekat dengan bulan Ramadan. Jadi jom awal mula-mula ni kita sama-sama baca dulu. Saya baca, kemudian sila ikut. Boleh? Kita baca dulu sikit. Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu doa makan. Itu lepas isyak nanti ya. Balik-balik salah. Itu doa makan. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'idna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Apa maksud doa ni? Ya Allah, berkati kami dalam bulan Syaban. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk sampai ke bulan Ramadan. Ramai orang baca doa ni sampai kat sini je. Waballighna Ramadan. Lepas tu kena sambung sikit lagi. Sebab kita jangan minta panjang umur sampai bulan Ramadan je. Kau nanti masuk Ramadan kita sakit pula, tak boleh puasa. Kita minta panjang umur sampai Ramadan, terawih pun malas. Jadi kita minta waballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sehingga ke bulan Ramadan, dan tolong kami ya Allah untuk berpuasa sebaik-baiknya dan membanyakkan ibadat dalam bulan Ramadan dan juga membaca Al-Quran. Jadi kita minta berkat dalam bulan Sya'ban, kita minta panjang umur sampai ke Ramadan, dan kita minta Allah tolong kita supaya boleh beribadat sebaik mungkin dalam bulan Ramadan nanti. Saya tadi program malam tadi, siang tadi, pagi tadi program di Terengganu. Di Terengganu pagi tadi pukul 9, pukul 12 tu balik KL sampai Shah Alam. Aku lepas subuh tadi sampai Shah Alam. Masa saya dalam perjalanan ke airport tadi di Terengganu ke airport nak balik ke Selangor balik, dapat berita
ada kenalan lah. Dia lebih tua pada saya, tapi kenalan meninggal dunia. Allah, kita nak naik flight, belum naik. Malah ni ada ceramah di Melaka. Tadi lah, takkan nak batal naik flight, takkan nak batal mana menunggu malam ni, terus je lah pergi airport. Doa je lah dari jauh. Tapi yang terlintas di hati saya, apa dia? Tak sempat dia dengan Ramadan. Kita yang ada malam ni confirm ke sempat Ramadan? Harap-harapnya sempat. Allahu Akbar. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Lepas tu kita minta doa. Dan doa yang kita baca tadi bukan sekadar kita nak aminkan tu imam. Yang amin tu imam aminkan. Tapi kita juga biar ada doa kita sendiri-sendiri. Masa kita sembahyang sunat, doa sendiri-sendiri. Boleh ingat tak? Tapi jangan tersilap Muhammad barik lana bima razaqana. Ayah tak nak ingat bahasa Arab, tak apa. Minta dalam bahasa Melayu je senang. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Syaban yang ada sakit baki lagi ni, panjangkan umur ke dalam bulan Ramadan. Dan ya Allah, tolonglah biar aku dapat ibadah sebaik mungkin dalam bulan Ramadan nanti. Bahasa Melayu je. Kalau susah nak ingat dalam bahasa Allahu Akbar. Adik malam ni, tapi isteri dia meninggal dah dulu. Anak-anak, ialah malam ni nak buat macam mana, doa lah, kan? Dan sekarang, kalau zaman dulu banyak dah berlaku. Tapi zaman sekarang ni, zaman ada CCTV, zaman ada buat live. Kalau live baru ni dalam 3-4 bulan lepas ada seorang ustaz di Shah Alam nak kuliah subuh, sampai tak video viral video dia. Nak kuliah subuh, bukit dada, meninggal di meja kuliah subuh. Kita yang saya ni yang berkuliah ni cukup terasa bila tengok video. Sebab apa live, jadi tersebar lah benda tu. Dan banyak juga berlaku orang meninggal dunia sekarang ni ketika sedang solat. Sebelum ni banyak dah, tapi zaman sekarang kan ada CCTV. Jadi orang boleh keluar balik. Ada satu Ramadan tu tengah Qiyamul Lail, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, tengok diri baca Fatihah, jatuh. Allahu Akbar. 2-3 tahun lepas di Kajan, Selangor, bulan Ramadan, lepas dia Tok Bilal azan Zuhur. Lepas azan Zuhur dia sembahyang Zuhur berjemaah. Lepas sembahyang Zuhur berjemaah dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia sujud, tak bangun-bangun. Nanti orang siap dah sembahyang gerak balik, kawan ni tengok lamanya dia sujud, tengok kaki biru lah, ungu lah, sentuh kaki sejuk, gerak belakang jatuh. Rupanya dia meninggal ketika sedang sujud sembahyang sunat, dalam keadaan dia berpuasa. Tadi dia azan Zuhur, tadi dia berjemaah Zuhur, dia puasa, dia sembahyang sunat sedang sujud. Allahu Akbar. Kita ni meninggal juga, tak kata hospital, tak kata kat rumah, meninggal aksiden, rumah bakar, lemas, ke jantung, ke manis. Lagi apa kat kaki tu? Go out. Kita juga meninggal. Tinggal dia tak kata kat rumah, dia meninggal ketika sedang sujud solat sunat berpuasa. Ya Allah. Kita tanya ibu-ibu ayah-ayah malam ni, nak tak kalau Allah pilih kita meninggal ketika sedang sujud solat? Nak tak? Nak. Sebab kalau tidak kita meninggal ya atas katil ke mana-mana, dia tengah sujud. Nak tak kalau Allah pilih kita meninggal ketika sedang sujud solat isyak malam ni? Slow punya. Tak
kita buat. Ramadan. Tengok Ramadan. Tak kena masa sejuk. Tengok malam ni slow dia punya. Orang ni dekat sangat Ustaz. Banyak kita settle ni. Tapi kita boleh jamin tak? Ya Allah. Itu kita nak minta. Sebab tu kita nak niat dari sekarang. Niat seseorang, dia dah dapat pahala. Dia niat tahun ni Ustaz, tahun lepas saya 4 kali terlepas terawih. Tahun ni saya niat Ustaz nak terawih penuh, nak pergi qiyamul lail lagi. Niat tu dapat pahala tak? Dapat. Oh dapat kan Ustaz? Ya saya niat tapi saya ingat okay, 4 kali tinggal juga nak pergi beli barang. Allah tahulah. Kalau kita niat, tapi kita sengaja nak pusing, dah Allah tahu. Tapi kita niat dengan azam yang bersungguh, Ustaz. InsyaAllah saya pun tak tahu. Ramadan tahun depan saya sempat tak lagi, tahun ni saya nak bersungguh, Ustaz. InsyaAllah. Niat tu dapat pahala tak? Tahun depan saya baca Quran, Ustaz. Tapi sepanjang sebulan Ramadan tu, minggu pertama semangat, banyak. Minggu kedua slow, ketiga slow. Sampailah 3 juzuk baca tahun lepas. Ustaz, tahun ni saya nak hantam satu Quran. InsyaAllah, kita tak nak azam. Sampai masa ni kepala, mata, pedih, tak boleh nak macam mana. Tapi dapat tak lagi pahala kalau niatkan? Tapi niat tu bersungguh lah. Bukan niat, oh dapat pahala, dia tak buat pun dapat pahala. Allah tahu. Jadi ada beberapa perkara berkait dengan Ramadan ni. Yang pertama, saya nak sebut, kita nak panggil bulan apa? Bulan puasa ke bulan Ramadan? Kita nak panggil bulan apa? Ada orang sebut bulan puasa. Sebutlah bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kalau sebut bulan puasa, masuk dalam kepala kita puasa. Bulan puasa lah, puasa. Tu yang dia puasa terawih tak sembahyang. Bulan puasa tak puasa. Puasa Quran tak baca pun. Sebab apa? Sebab bulan puasa. Tapi bila kita sebut bulan Ramadan, ada puasa, ada tarawih, ada tadarus, ada iftar, ada sahur, ada doa, ada zikir, ada infak. Ramadan, bulan mengumpul pahala. Maka kita sebut bulan Ramadan. Allah Ustaz, selama ni saya sebut bulan puasa tu berdosa tak saya? Tak berdosa. Tapi kita sebutlah dengan betul. Sebab dalam Al-Quran sendiri tidak menyebut syahrus siyam, bulan puasa. Dalam Quran sebut apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah sebut bulan Ramadan. Jadi kan itu Allah Ustaz, istilah dia pun apa tentu Ustaz nak tegur. Ya, istilah penting. Cuba saya sebut satu perkataan. Bunga. Apa terbayang? Bunga. Okey. Cantik, wangi, banyak warna. Cuba saya sebut faedah. Okey tak faedah? Berfaedah lah. Baguslah ada faedah. Cuba saya sebut riba. Oh, riba tu benda yang dilaknat, yang diharamkan oleh Allah. Riba atau riba? Pinjam 2,000 bayar 2,300. Pinjam 200,000 bayar 2,500. 200,000 riba. Riba ni Allah isytiharkan perang. Tapi bila sebut bunga, bila sebut faedah, macam okey. Itu istilah. Bila sebut duit raya, duit tak ada duit kopi kot, okey kan? Bila sebut rasuah, terus jadi halal. Tengok istilah. Zaman sekarang orang tukar istilah. Ada seorang datang, Ustaz, kawan saya dengan girlfriend dia
Dia cerita, kita pun katalah, dia berzina ke? Ustaz jangan cakap macam tu, dia terlanjur. Tengok, istilah. Pada kita kata beza istilah Ramadan dengan bulan puasa. Ada seorang makcik pernah tegur saya kat masjid, Ustaz ni kasar, kasau tu suara Ustaz ni. Ustaz cakap dalam masjid, Ustaz sebut babi, kasau lah. Ustaz sebutlah khinzir. Dia kata, makcik, saya ni kalau sebut khinzir tu, dia rasa macam tak berapa babi. Dia macam kurang kebabian dia. Istilah. Kita sebut biar benda tu, biar orang rasa benci. Kita sebut berzina, bukan kita cakap lucah, tapi rasa benda tu bahawa hina, Allah murka. Tapi manusia akan tukar istilah. Istilah. Dia panggil nak liberalize. Tidak ada ini rasuah. Janganlah sebut macam tu, sebutlah duit kopi ke, belanja duit raya ke. Itu istilah. Lepas tu, kalau kita tengok dalam kitab-kitab haji, tarifnya dari segi bahasa, dari segi istilah. Puasa, istilahan wa lughatan. As-salah, bahasa dan atau ada istilah. Okey, selesai satu. Jadi kita sebut bulan satu. Yang kedua, yang ni saya nak sebut sikit beberapa kesilapan yang selalu berlaku dalam bulan Ramadan. Ba'dillah, amalan. Alhamdulillah ramai ustaz-ustaz kita duduk syarah dah. Tapi saya nak sentuh yang sebab malam ni satu dua perkara, beberapa kesilapan. Tapi yang pertama yang saya nak sebut ni, saya rasa malam ni tak ada sangat kot. Ada seorang dua yang berlaku kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang ada anak darjah satu, darjah dua. Nampak malam ni yang hati ni ada anak darjah satu, darjah dua. Kalau tak ada, balik beranak. Cucu. Jadi kalau ada cucu, kena peringat ke ayah dengan mak dia. Apa dia? Kesilapannya bersungguh melatih anak-anak puasa, tapi tak bersungguh melatih anak solat. Itu penyakit. Dia siap bagi duit lagi. Kalau puasa dia satu lah, umur 7 tahun, 8 tahun. Kalau sehari puasa dapat RM1. RM1 je. Allah Rahman. RM1. RM1. Okey lah, boleh lah. Tapi biasa kata orang bagi RM5, ada bagi 10, ada bagi RM2, RM3, tak apalah. Dah 6 tahun, dia satu, boleh lah. Boleh tak nak bagi duit je tu, nak tunjuk anak-anak puasa 7 tahun? Boleh, tak salah. Tapi jangan umur 27 puasa sehari dapat RM5. Ni untuk yang kecil, boleh kita nak latih dia. Yang masalah problem dia latih puasa tapi tak bersungguh latih solat. Kalau hari kat sekolah, dia nejuk cucu, anak lah. Dia kejut, yang 7 tahun bangun makan sahur. Budak-budak ni kadang-kadang dia orang ni selera makan sahur. Sampai tidur dalam pinggang tu makan. Lepas makan sahur, tidur. Subuh tak sembahyang. Tak apalah, biarlah dia hari ni tak sekolah, tidur je lah. Lepas makan sahur, siang puasa, subuh tak sembahyang. Ini kesilapan. Kalau hari sekolah, balik pukul 4, 4.30, orang siang letih balik sekolah, tidur. Bangun pukul 6.45, mandi, tunggu buka puasa. Asal tak semuanya. Ini kesilapan. Jadi kita yang atuk-atuk, nenek-nenek, tolong sampaikan kepada anak dan menantu kita perkara.
Bagus kau nak latih anak kau berpuasa, tapi solat itu lagi utama. Sebab apa? Kalau dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Perintahkan anak-anak kamu salat ketika berusia 7 ke 17? 7 tahun suruh semayang dah. 10 tahun kau tak semayang, kena pukul. Tindakan display, jangan ambil patah menyapu, pukul untuk display umur 10. Jadi Nabi kata kena suruh anak salat ketika usia 7, kena suruh. Nabi sebut gitu, salat. Tiba-tiba lalu ulama kata, oh Nabi kata kena suruh salat, jadi kita kiaskan. Nabi suruh latih salat, kita latihlah juga puasa. Tiba-tiba yang Nabi sebut salat, kita kias puasa. Yang kita buat sekarang semangatnya yang kias, latih puasa. Yang Nabi sebut kita ambil mudah. Ini masalah. Ini kesilapan. Sebab itulah kita bersungguh latih puasa, kena lebih bersungguh latih solat. Nak tahu bukti dia lagi? Ada satu bukti penting. Pernah tak jumpa ada orang yang puasa tapi tinggal solat? Ada tak? Banyak. Siapa biasa buat? Kembangkan tangan. Banyak kan? Dia puasa tak? Cuba, siapa biasa buat? Ambil gambar. Ambil gambar. Betul ke? Kan cakap Melaka. Betul eh? Ambil gambar. Ambil gambar besar-besar. Dia puasa bulan Ramadan, hari tak kerja, tak main subuh. Bapak orang tu. Dia bukan cerita anak 7 tahun tadi. Dia berpuasa bulan Ramadan, dia menjaga air, maghrib tak semayang. Buat customer ramai masa tu. Dia puasa bulan Ramadan, dia kerja dengan syarikat catering. Jadi kadang-kadang bukan kerja syarikat catering pun, jaga catering masjid, jaga buka puasa, dia tak semayang maghrib. Saya minta maaf, saya tak tahu ada kedai sini ni. Kalau ada tu jangan buatlah lepas ni. Dan kalau ada janganlah kata, dia yang ustaz sebut tadi. Sebut kita, sebut. Jangan, kita bukan nak tunjukkan siapa-siapa. Kalau ada yang kita buat, akan datang ni jangan buatlah. InsyaAllah. Jangan buat yang semua insyaAllah tu macam biasa buat je. Dah. Itu dia. Apa ada? Dia cari kurang ada. Itu sebabnya. Jadi mana-mana anak-anak orang muda yang jaga solat 5 waktu dalam hidup waktu biasa, dia jaga solat, dia akan jaga puasa, jangan bimbang. Orang yang jaga solat, jaga hari, dia jaga 5 waktu, dia akan jaga puasa. Tapi ada orang puasa yang tinggal solat. Sebab tu bahaya kalau kita latih anak puasa, kita tak bersungguh latih dia solat. Dia puasa, latih tak sembahyang. Jadi kita baiki. Tapi macam mana Ustaz? Kalau gitu saya tak naklah latih anak saya puasa. Salah. Teruskan latih puasa, tapi tekankan juga solat ni penting. Kita baru sambut Isra' Mi'raj bulan lepas, kita bab solat. Allahu Akbar. Anak kalau dapat A semua biasa pun, semua dapat A, tapi jenis tak semayang, itu bukan berjaya lagi. Itu gagal kita. Kaya, ada kebun, ada tanah banyak, tapi hari haji semayang, hari malam tak semayang, itu bukan orang berjaya lagi. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena didik dengan cara yang betul. Ada pernah berlaku kat satu kampung,
ayah sakit tenang, anak-anak menantu semua pakat balik, anak menantu cucu dah ayah sakit tenang, pakat besar kereta besar, kaya-kaya ni anak-anak menantu ni. Telefon ustaz ni kawan saya, ustaz, ayah kami tengah sakit teruk sekarang ustaz tolong datang baca Quran, doa-doa sikit ustaz, baca Yasin. Yang kawan saya ni ustaz ni datanglah 2-3 orang datang ke rumah tu, ustaz tu sila masuk dalam bilik ni, ayah ada dalam bilik, ustaz ni duduklah baca Yasin, baca surah, baca doa apa semua. Selesai, ustaz nak keluar dari bilik ni, buka pintu bilik, maknanya ke ruang tamu lah. Buka pintu bilik ke ruang tamu, ustaz nak minta izin nak balik, anak menantu cucu tengah duduk depan TV, duduk ketawa depan TV. Ya Allah, panggil orang suruh ngaji, ayah rezak. Teruk tak anak-anak macam ni? Kita kata anak-anak macam ni teruk. Bila cek sejarah, rupa-rupanya ayah yang nazak tu, masa anak-anak ni zaman sekolah dulu, ayah asyik tanya anak dia, tak pernah peduli anak semayang ke tak. Ayah ni tak pernah marah kalau anak dia tak semayang, tak tutup aurat, ayah okey, yang penting dapat A. Itu yang bila ayah nazak panggil orang anak-anak tengok TV tu, rupanya cara dididik itu. Jadi kita ambil lah kesempatan bulan Ramadan, didik dengan cara yang betul. Sebab tu kita sebut tadi, solat jaga solat. Allah bagi rezeki banyak pada kita, Allah bagi umur pada kita, jaga solat. Isra' Mi'raj baru ni kita baca dah, Nabi Muhammad dan Allah jemput bagi kewajipan solat. Kita jaga. Ada satu kes lagi, suami isteri nak bercerai, anak ada 2-3 orang, datang jumpa Tok Qadhi. Sebelum cerai kena kaunseling, kena nasihat dulu. Tok Qadhi tu kawan saya. Dia kata suami isteri ni datang ke depan dia, Qadhi pun tanya suami, apa ni sampai nak cerai ada anak ni? Suami pun cerita, ustaz, isteri saya ni, dia ni Qadhi pun tengok yang perempuan, puan, kenapa sampai macam ni? Dia puan, ustaz, sebenarnya suami saya cerita suami dia. Ustaz ni dengar dua-dua pihak. Lalu Ustaz ni kata, Qadhi kata, saya nak tanya satu soalan lagi. Apa lagi Ustaz, kami dah buat keputusan nak cerai? Tak, saya nak tanya dulu. Tolong jawab dengan ikhlas. Tanyalah. Qadhi kata, saya nak tanya, tuan dan isteri, sepanjang tempoh kahwin anak dah 3-4 orang ni, solat 5 waktu tiap-tiap hari cukup ke tak? Tiba-tiba dua-dua menangis, dua-dua pukul meja, dua-dua bangun dan keluar dari bilik Qadhi tadi, jom tutup itu. Ibu ayah nak tahu tak apa berlaku lepas tu? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Saya pun tak tahu. Terus sebab saya tanya tu Qadhi tu dah lepas tu macam mana? Qadhi tu kata tak tahu, tak balik-balik lah. Jadi saya pun tak tahu lah. Takkan saya nak reka cerita. Tapi itulah penyakit. Itu penyakit. Bila tanya selama kahwin, semayang 5 waktu cukup ke tak? Nangis dua-dua keluar. Mana kat situ masalah problem ni. Kita kalau bulan Ramadan, kita tak jaga solat, dan bulan lain tagilah berat. Gini, atas muka bumi ni ada 2 tempat yang sangat mustajab doa. Kat mana? Yang paling mustajab, tempat paling mustajab doa atas dunia ni, kat mana? Masjidil Haram, Mekah dan Madinah lah. Mekah, Madinah.
Apa kata di dalam masjid yang boleh pergi Mekah Madinah tiap-tiap tahun? Tak jangan cerita tiap-tiap tahun, kali pertama pun belum sampai. Moga-moga yang belum sampai itu Allah jemput sampai, insya-Allah. Amin. Okey, sekarang kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab. Cuba sebut tempat, cuba sebut tempat. Kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab. Maka Allah bagi apa? Lawak pada tempat. Apa betul saya bagi hari ni? Masa. Sila. Tak apa. Ada dah masih baik. Kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab Mekah Madinah. Allah bagi masa mustajab namanya Ramadan. Kita tak mampu nak pergi ke tempat Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Mekah Madinah, ni Mekah Madinah. Tak mampu nak pergi ke tempat, Allah bagi masa penghapusan dosa. Ramadan. Ramadan ni orang kaya dapat tak? Dapat? Orang miskin dapat tak Ramadan? Orang tua dapat tak Ramadan? Orang muda? Orang melakau? Melakau. Orang Melaka dapat tak Ramadan? Orang Mekah dapat tak Ramadan? Orang Islam yang duduk Jepun dapat tak Ramadan? Gini kalaulah seseorang ni dia pergi ke Mekah, duduk Mekah pun dia malas nak sembahyang. Kau ni nak pergi mana ni? Takkan duduk Mekah pun malas nak sembahyang sunat. Duduk Mekah pun malas nak berdoa. Tapi nak tunggu sampai pergi ke mana? Dalam kubur. Ustaz nak cerita Mekah, kita tak sampai pergi Mekah ambil Ramadan. Dia ni kalau dalam bulan Ramadan pun malas nak sembahyang, nak tunggu bulan apa? Oktober lah. Bulan Oktober. Rajin di Oktober. Sama ayat ni. Kalau di Mekah pun kamu tak nak berdoa sampai menangis dengan Allah, nak tunggu sampai pergi ke mana nak doa sebenarnya? Takkan nak tunggu duduk atas katil dulu sakit. Kalau kamu Mekah tak nak berdoa, jadi habis cerita Mekah. Kalau Ramadan pun kamu tinggal sembahyang, bulan apa nak jaga? Kalau Ramadan pun masih duduk tampur terajam isteri, bila nak jadi baik? Kalau Ramadan pun kedekut tak nak sedekah sikit, bila nak tunggu bulan bila? Saya tunggu bulan Januari, tak? Itu kaedah. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asy-syayatin." Bila datangnya bulan Ramadan, terbuka pintu-pintu syurga, terkunci pintu-pintu neraka, syaitan menikah. Apa maksud terbuka pintu-pintu syurga? Maksud dia, amalan sedikit kita buat, pahala berganda. Itu terbuka pintu syurga tu. Apa maksud terbuka pintu syurga? Kita jadi semangat nak buat amal soleh. Malam ni lepas Isyak kita main sunat 2 rakaat, boleh? Lepas Isyak, lepas main 2 rakaat tu, kita nak buat sembahyang hajat 2 rakaat lagi, boleh? Lepas sembahyang hajat tu kita nak buat sembahyang witir 2 rakaat lagi. Ustaz nak makan pula tak? Kalau tak lewat. Sembahyang banyak-banyak. Bukan saja tuan-tuan, saya pun kalau rasa macam malas nak sembahyang banyak rakaat lepas Isyak tu, tiba-tiba datang Ramadan, lampar 11 rakaat boleh sembahyang lepas Isyak. Kenapa tak? Kalau tak 20 pun 11 boleh sembahyang. Jiwa kita bila datang Ramadan ni jadi itu, jadi kita terbuka pintu syurga tu. Tapi kalau ada orang datang Ramadan pun tak ada semangat nak ibadah, nak tunggu bulan apa ni?
Nak tunggu bulan apa lagi? Bulan jatuh ke riba. Kan? Sebab itu kita kena jelas betul-betul apa yang Nabi bagi tu. Nabi kata kalau bulan Ramadan pintu neraka tertutup. Apa maksud pintu neraka tertutup? Tertutuplah. Orang nak buat maksiat dia bulan puasa ni, orang nak buat maksiat dia tak buat maksiat bulan puasa, betul tak? Yang nak curi, yang nak beli nombor ekor bulan puasa ni tak beli nombor ekor, dosa dia. Tak boleh. Bulan biasa, satu nombor besar, satu nombor kecil. Magnum 4D, Sport Toto. Bulan puasa ni tak baik beli nombor ekor. Tunggu lepas raya. Biasa nombor ekor tu kalau sekali beli Magnum 4D berapa ringgit harga dia? Masih baik tak ada yang jawab. Sebab saya pernah tanya kat satu masjid, nombor ekor ni kalau sekali beli berapa harga dia? Terpilih jawab. Saya kata bila tahu kalau nombor ekor kawan saya. Jadi dalam nombor ekor pau gitu bilang. Tapi dia orang ni, kalau bulan biasa pergi beli nombor pakai topi geledah full face tu. Dia takut malaikat nampak kan pakai full face. Itu malaikat tak nampak. Bulan puasa tak beli. Yang kaki rasuah pun. Yang kaki rasuah. Saya bagi job, bagi tender kat you dulu 400,000 sekarang ni 900,000. Takkan tak ada duit raya man. Duit raya lah 10,000. Tapi you jangan bagi sekarang tau, ini bulan puasa mah, you bagi lepas raya lah. Tak baik bagi rasuah bulan puasa. Itu yang Nabi Muhammad kata, bila datang bulan Ramadan, pintu neraka terkunci. Maknanya orang segan nak buat dosa. Tapi kalau ada di kalangan kita dalam Ramadan buat dosa juga, berat. Berat nana. Kan? Bulan Ramadan pun. Sebab itu kita sama lagi, pintu syurga terbuka, pintu neraka terkunci. Dan syaitan dibelenggu, diikat, kena penjara syaitan. Ustaz, syaitan kena penjara, tapi saya baru beli selipar baru, gimana kawan hilang. Itu syaitan mana Ustaz? Itu syaitan manusia. Kita, kalau kita tahu diri kita dalam bulan Ramadan buat benda dosa, ketahuilah itu jahat kita. Syaitan tak ada dah. Sekarang ni kalau tak sembahyang subuh, dia boleh bagi alasan ni, ini semua syaitan lah punya pasal. Kadang-kadang syaitan pun tak bersalah. Dia tengok bola sampai pukul 2-3 pagi, ini syaitan lah punya pasal. Yelah syaitan lah yang tunjuk dia tu supaya tak sembahyang. Tapi kalau bulan Ramadan masih dia buat perangai tak elok, buat dosa, syaitan tak ada lah. Tahulah, ini syaitan diriku. Lepas tu kita kena jaga, kita kena renung bulan Ramadan kita. Yang suka mengumpat, kat tipah tu dengan suami dia, nampak sendiri. Yang kat sebelah ni dia, saya tak nak cakap orang, saya puasa ni tunggu lepas maghrib boleh? Tapi sedap kan? Lepas maghrib tak? Ya Allah, syaitan tak ada jahat kita kan? Dan itu bulan Ramadan ni betul-betul nak menilai kita. Ustaz nak tanya adik-adik kita yang ada malam ni. Ustaz nak tanya adik-adik kita mana? Adik-adik kita Ustaz nak dengar sikit. Baca niat puasa boleh? Ingat tak niat puasa? Mana ada? Baik, siapa nak Ustaz nak dengar? Mari sini. Baca niat puasa sekali. Yang kat belakang ke yang kat depan ni, main. Boleh? Main. Siapa nak dengar? Ya, Ustaz nak dengar. Yang kat belakang ke tak adik-adik kita? Ustaz nak dengar baca niat puasa. Usolli. Faham? Ada tak? Yang kat belakang tu, ada dengar tu? Yang baca minggu, ingat? Niat puasa. Tahu? Faham tak apa?
Mai sembunyi belakang. Boleh niat puasa? Takkan Ustaz nak sebatuk mai baca niat puasa. Dan siapa kat belakang adik-adik yang tahu niat puasa, Ustaz nak dengar. Mari, bagus. Siapa tu? Ustaz nak adik-adik kita, mari solat sini. Saya, mari. Ustaz nak dengar niat puasa. Ustaz bagi tahu mukadimah intro dia. Nawaitu. Ingat? Siapa mai sini? Ni bagus. Mari sini, salam Ustaz dulu. Siapa apa ni? Jawab. Nama apa? Zul Zaimi, sekolah mana? Okey, cuba konsisten Ustaz nak dengar. Tak nak dengar sekali. Niat puasa. Masya Allah, betul tak? Maksud dia? Masya Allah. Niat sembahyang tarawih boleh? Tadi Ustaz sama niat puasa, niat sembahyang tarawih boleh? Niat sembahyang tarawih. Usalli sunnata tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh tak ada? Boleh, cuba sekali. Usalli tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Ada duit kaya. Ni duit kaya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Salam Ustaz. Puasa cukup tahun ni boleh? Dia duduk. Menyesal kawan-kawan tak mau jawab. Bukan saja kawan-kawan menyesal, atuk pun menyesal tak jawab. Dah ambil Allah sikit. Masya Allah. Puasa tahun ni boleh? Insya Allah. Satu kali lagi, kali bulan Ramadan. Yang ni banyak berlaku, bukan banyak tapi ada, ini kesilapan yang berlaku pada orang lelaki. Bukan semua, tapi ada. Dia kata, Ustaz, saya dah 5-6 tahun saya puasa Ramadan. Alhamdulillah puasa Ramadan, saya tak bangun makan sahur. Tapi di siang hari saya bangun pukul 6.30 maya subuh, saya pergi kerja. Saya okey Ustaz. Balik kerja saya boleh jogging lagi, kaya basikal, main badminton. Sah tak puasa dia? Tak sahur. Ni dia puasa. Dia bangun main subuh, dia bangun tu subuh dia tak sahur, dia puasa je sampai maghrib dia buka. Sah tak puasa dia? Sah tak? Saya tanya, cik, dia tak sahur, sah tak puasa dia? Sah. Sah tak puasa ni? Dia niat puasa malam tu, dia niat esok nak puasa. Lepas tu dia tak bangun sahur, dia main subuh, dia puasa siang tu maghrib, dia buka macam biasa. Sah tak puasa dia? Sah. Memang sah pun. Kan memang sah. Okey, sini masalah. Masalahnya, dia kata saya tak sahur sebab saya di siang hari saya kuat Ustaz, saya tak ada masalah, saya kuat. Itu silap faham. Sebab dia faham, sebab apa sahur? Untuk kuat di siang hari. Dia tujuan sahur ni kalau saya letak senarai, kuat di siang hari itu nombor 4. Ada tujuan lain lagi sahur. Apa tujuan? Sebab apa kita kena sahur? Perlu ingat ni. Pernah dengar tak ayat Quran biasa Ustaz baca bila datang bulan Ramadan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman,
diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang terdahulu. Orang terdahulu tu siapa? Ustaz boleh tak jangan tanya-tanya, ceramah je lah. Okay lah. Dan kita biasa tanyalah Ustaz. Orang terdahulu itu maksudnya mereka adalah ahli kitab, pengikut Nabi-Nabi terdahulu. Mereka ini puasa. Jadi sebagaimana diwajibkan ke atas mereka puasa, diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad pun. Apa beza? Apa beza puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa ahli kitab? Sahur. Dia orang dulu puasa tapi tidak disunat, tak ada istilah, tak ada cerita pasal sahur. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sa'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut beza puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah sahur. Jadi sebab apa kita nak sahur? Sebab saya nak berbeza dengan ahli kitab. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau baginda berpuasa, baginda akan bangun bersahur. Maka saya, umat Nabi Muhammad, saya nak ikut cara Nabi Muhammad puasa. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, puasa itu sunnah Nabi. Yang ketiga, Nabi Muhammad memang suruh kita bersahur. Tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Nabi kata bersahurlah, sebab pada sahur itu ada berkat. Ada berkat. Jadi sebab apa sahur? Nabi janji berkat. Berkat apa? Makanannya berkat. Perbuatan bersahur itu berkat. Waktu itu berkat. Jadi saya nak sahur. Tiga. Yang keempat, sebab apa sahur? Moga-moga saya kuat di siang hari. Nombor 4. Jadi yang pertama, kenapa sahur? Beza dengan ahli kitab. Yang kedua, sebab apa sahur? Sunnah Rasulullah. Nabi kalau puasa bersahur. Jadi saya pun nak tiru Nabi. Sunnah. Yang ketiga, berkat. Masa berkat, makanan berkat, perbuatan berkat. Saya pun nak sahur. Yang keempat, kuat di siang hari. Jadi kita kata saya kuat di siang hari, Ustaz, lepas tu saya tak sahur. Dan 3 tadi kita nak tinggal kat mana? Jadi insyaAllah tahun ni tak nak tinggal, bukan tak nak tinggal puasa, tak nak tinggal sahur. Puasa malah dia tinggal, tak nak tinggal sahur. Ustaz, saya ni jadi tak selera, Ustaz. Nak makan, nak tidur, bangun nak makan, tak selera makan nasi, makanlah kurma, minum air kurma. Kita makan kurma sebiji je, minum air segelas, dapat 4 tadi. Beza kali kita dapat, pahala sunnah dapat, berkat dan Nabi janji dapat, tenaga di siang hari pun dapat. Sebab kurma ni dia bagi tenaga. Ada yang tanya, Ustaz, saya Ustaz, kurma pun tak boleh makan, mau tidur nak makan kurma, Ustaz, boleh tak saya sahur seokok? Allah Akbar. Yang tu tak berkat, kita jawab awal-awal. Yang tu tak berkat. Ya seokok boleh lah. Saya nak minta satu je pada orang seokok. Satu je. Ustaz boleh tak bak rokok jangan sedikit panjang sangat? Orang risau rokok ni dalih ni kuat tau. Kita kata rokok ni bahaya kepada kesihatan. Ustaz tahu tak? Kalau sekolah saya, universiti saya, 5 orang dah mati, tak isap rokok seorang. Kita kata rokok ni membazir. Ustaz tahu tak? Saya duit saya setiap bulan 2,000 sedekah. Dia ada dalih. Inilah pada orang yang isap rokok, saya nak minta satu perkara di bulan Ramadan. Jangan cerita kat isteri, jangan cerita kat saya.
Bulan Ramadan ni doa senyap-senyap sendiri-sendiri. Ya Allah, tolong beri kekuatan aku nak berhenti rokok. Boleh tak doa ni? Dia nak doa gitu pun dia tak nak doa. Takut makbul. Tak. Malu nak doa dengan Allah. Tak apa. Ustaz jangan panjang nak buat rokok. Okey, balik tadi. Balik Pak Syahrul tadi. Tapi kan ada seorang syekh masih hidup lagi di Mekah, di Arab Saudi. Dia cerita dalam satu bulan Ramadan, syekh ni biasa masuk TV semua. Kalau dalam YouTube memang ratus ribu lah view dia. Syekh Arifi lah. Dia kata dalam satu bulan Ramadan ada program TV live. Buat live tu dalam hotel yang belakang ni cermin, nampak orang tengah tawaf kat bawah Kaabah. Hotel tepi Masjidil Haram. Jadi buat live TV lepas gawe, mana nampak dia, nampak orang tawaf bawah Syekh. Jadi Syekh ni duduk dengan pengacara. Syekh ni cakap sampai pengacara ni pun keluar mata. Kita keinsafan, taubat, pengampunan Allah, dosa-dosa kita. Sampai pengacara pun menangis. Selesai je program habis sejam. Yang pegang cameraman datang meluru kepada Tuan Syekh. Peluk Syekh. Tuan Syekh, apa saya nasihat tadi, saya terkesan pun bulan keinsafan, rahmat Allah. Syekh pun peluk dia. Awak pun besar jasa awak. Kalau tidak awak kerana awak kita tak nak. Syekh terima kasih Syekh, betul Syekh, Ramadan Allah ampun rahmat. Syekh tengok tangan dia ada rokok tangan masih peluk dia. Syekh kata boleh tak saya nak nasihat sikit. Syekh nasihatlah apa saja Syekh. Ramadan saya sebut doa hati lembut, rahmat Allah. Syekh nasihatlah saya nak dengar orang ada. Terima kasih sudi nasihat saya. Syekh kata rokok kat tangan. Bak rokok Syekh jangan cerita panjang. Jangan rokok. Syekh saya 35 tahun dah. Mak ayah saya dah sebut. Tak apa Syekh jangan cerita panjang bab rokok Syekh. Tak. Gini rokok Syekh doa ambil saya berhenti. Dia kata boleh aku doa. Syekh doa lah dah saya berhenti. Tak cerita panjang saya doa je. Takkan Syekh pun pegang tangan dia. Syekh tarik dekat cermin tadi. Tunjuk. Nampak tak orang tengah tawaf? Nampak tak orang tengah berdoa? Nampak. Sebab apa doa? Syekh, ini kita berada di malam-malam akhir Ramadan, bukan Lailatul Qadar Syekh. Ni Kaabah. Dia orang doa Syekh. Syekh pun doa lah untuk saya biar berhenti lah ni. Saya jangan cerita panjang doa ni. Syekh pegang tangan dia, hadap Kaabah. Saya kata, saya doa, awak amin. Bolehlah Syekh. Syekh hadap Kaabah. Ya Allah, ampunilah sahabatku ini, amin. Ya Allah, berkatilah hidupnya, amin. Ya Allah, murahkan rezekinya, amin. Ya Allah, kurniakan anak-anak yang soleh hidupnya, amin. Ya Allah, pemudahkan urusannya, amin. Ujung tu saya kata, ya Allah, sekiranya dia berhenti merokok, makbulkanlah semua doa tadi. Kalau dia tak berhenti rokok, jangan bagi satu pun doa tadi, ya Allah. Do you? Dia mana nangis. Orang rokok dia lari keluar daripada bilik hotel tu dengan kamera dia tinggal. Lari keluar. Saya kata, tapi ada dia, tim dia, kru 2-3 orang. Lari keluar, tak balik. Kawan-kawan dia settlekan telefon. Saya ni kata, sekitar 6 bulan selepas tu, saya ada satu program TV. Dia banyak, saya ni memang banyak program TV di YouTube, memang banyak lah, Arifi. Dia kata dalam 6 bulan selepas Ramadan, aku ada satu program. Masa tu tengah duduk siap-siap, orang tengah duduk setting kamera semua. Ada seorang lelaki datang kat Rasul ni. Tuan Syekh! Peluk Syekh. Syekh ingat tak lagi saya?
Saya kata, saya jumpa ramai orang ni. Kita jumpa kat tuan Syekh, saya ni. Kita jumpa kat mana Yang bulan Ramadan hari tu Syekh doa berhenti rokok tu. Apa khabar kamu? Macam mana kerja? Macam mana anak-anak? Macam mana sekarang? Dia tak jawab Syekh tanya. Syekh, saya nak bagi tahu Syekh, demi Allah, sejak malam saya doa tu sehingga ke saat ini saya dah tak isap rokok walaupun sebatang sampai ke sekarang. Jadi malam ni kita nak doa macam Syekh tu juga kan? Ya Allah, ya Allah. Doalah sendiri-sendiri bulan Ramadan. Balik pada cerita sahur tadi, kalau tak selera macam mana pun carilah sikit supaya kita dapat. Ada satu lagi. Ni pun masalah orang lelaki. Orang lelaki sikit amalan ni. Tak apa Dia yang atuk-atuk pun ada juga terlibat. Lepas kahwin, dia moreh. Lepas kami saya tak tahu sini ada tak kedai mamak ke apa tempat orang lepak malam-malam naik bola ada. Tak ada sangat lah. Kau nak fikir apa? Dari Tom Yam. Tutup pukul berapa sen? 2 pagi. Ada TV tak? Tengok bola ada TV. Kat kedai tu. Jaga. Okey. Biasanya kalau belum ada Kuala Lumpur, kedai-kedai gitu dia ada TV, orang tengok bola kan. Tapi ni tak apalah, kalau tak tengok bola pun memang Tom Yam. Dia balik ke apa? Dia pergi lepak kedai. Malam pula tu Tom Yam. Dia lepak kat kedai makan, tengok bola ke tak tengok bola ke, sembang ke, ikutlah. Yang saya nak ceritanya, masa dia duduk lepak-lepak tu, dia tengok jam, pukul 11 dah. Sebenarnya order nasi goreng, telur, air, minum ais. Dia kerja pukul 11, maka dia pun niat sahur. Dia tak ada dah niat usolli tu. Dari mana dia kata kira makan nasi goreng, minum air ni, sahurlah. Sebab amal punya amalan itu berdasarkan niat. Jadi niat sahur, esok dia bangun pukul 6.30, dia sembahyang subuh, pergi kerja. Jadi dia kira yang sebelah tu dia niat sahur dah. Dapat pahala tak? Setiap amalan adalah berdasarkan niat. Dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Ada yang angkup, ada yang geleng, ada yang plesing, buat kerah tu. Geleng tu aku pun tak kesangka. Jadi sekarang ni kita niat ikhlas. Kita niatkan amalan kita berdasarkan niat. Jadi pukul 11 kita niat sahur, kita makan, dapat tak pada? Ustaz cerita je lah. Apa tak dapat? Gini, lepas isyak malam ni, nanti kita main isyak. Lepas main isyak, kita semua ramai-ramai dengan penuh ikhlas, kita semai sunat duha sekejap. Semai duha, tahu tak semai duha? Jadi lepas isyak ni kita main duha, boleh? Apa tak boleh? Ikhlas kan? Kita ikhlas. Ya Allah, salli duha dulu kan? Lepas isyak ni boleh tak? Apa pula tak boleh? Bukan? Waktunya. Waktu duha pagi Ustaz. Mana boleh tengah malam? Waktu sahur? Waktu sahur setengah malam ataupun lagi after 1/3 akhir. Pukul 11 je. Yang makan nasi pukul 11 tu apa? Dinner. Supper. Saya rasa bukan supper. Suffer. Suffer ni maksudnya menderita. Bukan supper, suffer. Jadi
Makan nasi goreng pukul 11, pahala sahur pun tak dapat, tubuh pun tak sihat. Jadi kita pandai-pandai pula reka sendiri niat sahur ni tak apa-apa. Baik itu bukan waktu sahur, badan pun tak sihat. Jadi kita betul-betul biar hidupkan sunnah sahur. Ingat tadi sebab apa sahur ada 4 saya sebut. Yang pertama, sebab apa sahur? Beza di kita. Kedua, sunnah Nabi. Ketiga, barakah. Keempat, kuat di siang ini insyaAllah. Ya, kita beramal berdasarkan ilmu. Dan bonda-bonda kita, akak-akak kita, oh kalau pak sahur ni, kau perempuan hebat. Allahu Akbar. Kalau subuh pukul 6, ibu-ibu bangun pukul apa? Apa yang lalu orang jawab? Ini hebat orang perempuan. Kadang-kadang dia tak puasa pun minggu tu, cuti semester dia tu. Bangun juga untuk suami, untuk anak-anak dia sediakan sahur. Ni hebat orang perempuan. Kalau subuh pukul 6, perempuan bangun pukul 4. Suami bangun pukul apa? 5:30. Kena faham. Orang suami ni dia bangun 5:30 sebab sunat sahur lewat. Betul tak? Betul lah, sahur sunat lewat. Tapi janganlah lewat sampai pukul 10 pagi. Lewat tu maknanya hampir dengan subuh. Berbuka sunat awal, tapi jangan azan asar. Awal tu dengan makna masuk je waktu maghrib. Kalau nak doa sikit-sikit buka. Ada seorang ustaz tu, dia pergi majlis buka puasa, masuk waktu maghrib, waktu ustaz sila baca doa. Dia pun baca doa panjang. Azan maghrib dah, dia baca doa panjang. Orang tu tengok kuih dan buah ni, dah hafal punya. Kan? Betul tak dah hafal? Betul. Yang nak baca doa panjang-panjang, kita bacanya sebelum masuk waktu maghrib. Itu afdal doa. 10-15 minit sebelum maghrib, itu doa yang mustajab. Tapi dah masuk waktu maghrib, doa sikit-sikit dah lah, waktu buka. Sunat berbuka mempercepatkan berbuka. Lepas tu kalau orang azan maghrib tak sunat, kita pergi sibuk main sunat ni. Azan maghrib buka dulu, makan kurma, minum air, nak main sunat pergi ya. Jangan kita buat orang apa, nak tunjuk hebat je kita orang azan maghrib, oh main sunat qabliyah dulu. Salah. Buka dulu baru main sunat. Hari ni. Sebab itu kita nak buat amalan ini berdasarkan ilmu. Ilmu. Bukan apa dah kita ni. Tadi kita mula 8 suku kan. Jangan cepat ke? Bagus jangan cepat ni guna bulan Ramadan tu untuk maghrib. Kemudian boleh saya sambung sikit ke? Sikit ke? Boleh kita berhenti 9:30 tak? Boleh. Pak saya minta maaf, saya mula 8 suku tadi, 9:30 kita berhenti. Satu perkara lagi, bab solat tarawih. Masuk je bulan Ramadan, adalah yang duduk bergaduh 8 ke 20. Sini buat berapa biasa? 8. Tambah witir 3. Witir 11. Witir 3 lah. Buat yang tak ada masalah, jangan bergaduh. Siapa berasa nak buat 20, dia boleh sambung sendiri, ataupun boleh cari masjid yang buat 20. Yang kita nak buat 8 ni, boleh buat 8. Yang tak bolehnya bergaduh. Apalah masjid ni buat 8 je kan Ramadan je, bila kita nak terawih? Okey, nak buat 8 buat. Dan kalau boleh kita para jemaah ni, biarlah. Dia biasa main terawih ni, dia ada pusingan kelayakan, lepas tu suku akhir, lepas tu separuh akhir, lepas tu akhir final. Kan? Ni minggu pertama ni dia pusingan kelayakan, penuh masjid.
Minggu kedua kurang sikit sebab suku akhir. Minggu ketiga tu separuh akhir. Saya nak tanya malam ni, yang hadir ni, siapa yang hadir malam ni memang nak terawih minggu pertama je? Cuba kat tangan. Janganlah makan hina pada saya. Siapa yang nak terawih sampai ke final? Ada juga? InsyaAllah ada. Lepas tu ingat kaedah saya sebut tadi kita tak boleh pergi ke tempat mustajab, maka Allah bagi kita apa? Masa mustajab. Kita ingat tadi, kalau tak Ramadan kita nak ibadah lebih, bulan lain, macam mana kita? Ustaz, kalau saya tak pandai nak baca surah panjang-panjang, ikut je tu imam. Dan satu lagi, ambillah kesempatan dalam bulan Ramadan ni untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah susah-susah doa bahasa Arab, doa bahasa sendiri je. Doa bahasa itulah orang Melaka, orang Negeri Sembilan, Utara, Kelantan, Kedah, Terengganu. Your own language. Ya Allah, lama dah nak besar kat dapur. Ikutlah. Doa lah. Bahasa kita sendiri, cerita pada Allah. Waktu mustajab, waktu sahur. Waktu mustajab, waktu dekat nak berbuka puasa. Orang perempuan kata, Ustaz, kami para ibu dekat nak buka puasa ni kami paling busy, Ustaz. Sibuk. Nak letak nasi, nak letak lauk, anak minta gelas, bapak minta jam, yang ni minta bekal gelas. Macam mana kami nak doa? Boleh tak berdoa? Ibu-ibu, Nabi Muhammad kata, waktu dekat nak berbuka, waktu doa mustajab. Dan kita sibuk duk hidang ni, boleh doa tak? Boleh. Sambil letak lauk, letak nasi, ya Allah, moga-moga anak yang makan hidanganku ini jadi anak yang saleh. Moga-moga anak yang makan hidanganku ini jadi anak yang cerdik, sihat tubuh badan. Doa. Ya Allah, moga suami yang makan hidanganku ini sihat tubuh badan, jauh dari bahaya. Tak nampak orang lain dah, ya Allah, apa saya seorang je. Doa untuk suami kita, sayang kita, saudara. Boleh tak itu? Boleh. Jadi itu waktu mustajab. Sekali lagi, kalau pergi ke Mekah pun dia malas nak berdoa, nak tunggu dia pergi mana nak doa? Kalau dalam bulan Ramadan dia malas nak berdoa, nak tunggu bulan apa lagi nak berdoa? Ingat pesan saya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, tak payah susah nak doa dalam bahasa Arab, doa bahasa kita. Cerita je masalah. Ya Allah, lama dah duk sakit, go out ni, ya Allah. Nak semayang pun susah, perlulah bagi sihat, bagilah buat biar boleh semayang. Ya Allah, dulu hantar anak sekolah agama, sekolah menengah agama, 2 tahun masuk universiti ni jadi lain perangai, ya Allah. Cuti pun tak nak balik, pakaian pun pelik sekarang ni. Tolonglah jaga anakku, ya Allah, cucuku. Doa cerita pada Allah. Kalau bulan Ramadan kita tak sungguh nak minta, nak tunggu bulan berapa? Itu kaedah dia. Tolong ingat kaedah. Maka kita ambillah kesempatan dalam bulan Ramadan, bulan yang mustajab, bulan yang Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua, insyaAllah. Sebab kita tak tahu lagi Ramadan, kita sempat ke tidak lagi bulan Ramadan yang akan datang. Dekat ni pun kita tak tahu sempat ke tak lagi. Allahu Akbar. Ingat tak, 2 tahun lepas almarhum Datuk Abu Hassan Din, kalau ingat, adik pada Tuan Guru Harun Din, Datuk Abu Hassan Din 2 tahun lepas dia ceramah malam ni, tajuk andainya ini Ramadan terakhir. Mana esok terawih kali pertama. Dia ceramah malam ni di Nilai, di Negeri Sembilan. Malam ni dia ceramah andainya ini Ramadan terakhirku. Mana esok jadualnya terawih lah, 1 Ramadan. Dia ceramah malam ni, subuh esok dia meninggal.
rahmatullahi. Hari sama saya pergi tengok masjid tempat ceramah tu ada buat live lagi. Ya Allah. Siap. Pagi esok bangun subuh, isteri dia kata dia bangun, kira dia jantung tinggal. Ya Allah. Rahmatullah alaih. Kita pun tak tahu. Sebab itulah kita kena fikirkan dia macam ni. Allah bagi dah umur kita, maka kita dah belum. Tak, saya nak baca Quran tak pandai, baca yang mampu. Mengangkat baca dah. Kalau tak ada harus tu orang takkan duduk kumpulan saya lambat habis. Kan? Tak boleh nak baca Quran ke sembahyang sunat, letih sembahyang sunat, zikir. Letih zikir, ada rezeki lebih-lebih sikit. Sedekah, ada orang susah, jika-jika kita susah. Macam ni ada buat buka puasa tak? Ada buat majlis buka puasa di masjid tak? Ha? Ada buat? Ha? Sekali-sekali. Kalau kita boleh usahakan. Jadi imam je lah semayang kat masjid maghrib. Ke pun pasang radio Azan pakai radio. Ha? Ada jemaah. Tapi imam dah Bilal dia lah. Cubalah usaha. Apa kalau dia pula bandar-bandar sana, hidup sangat. Bila buka di masjid, automatik akan berjemaah maghrib. Automatik. Kalau ustaz saya nak buka kat rumah ustaz, datang buka sini, makan rumah minum air, main maghrib balik. Dia relax-relax balik isyak melazim. Dekat rumah sini, dekat-dekat lah. Ke 18 km nak balik rumah. Orang akan dapat rasa lain. Kalau kita nak tunggu maghrib itu special tau. Nak tunggu maghrib itu special. Maksudnya kalau kita datang sebelum maghrib 5 minit, itu waktu mustajab. Tapi jangan duk lepak luar. Kau ayah mana tahu ni cucu orang balik. Ini dah ni 5 minit, 10 minit sebelum maghrib ni waktu mustajab. Kalau meski minum air, semayang balik. Sokong. Kan? Ayah nak buat. Siapa nak mula dulu, cubalah buat tahun ni. Pakai. Tak payah makan berat lagi. Kalau ni, kalau manjit bandar mana 300 orang buka puasa ni. 300. Pagi catering hantar makanan 300 orang. Mayang maghrib ramai. Lepas tunggu sampai isyak. Kita taklah sibuk sangat urusan lagilah. Waktu kita boleh ambil peluang. Sebab ini waktu mustajab. Kadang-kadang kalau duduk kat rumah kita keluarga, tengok telefon, tengok TV dulu, marah cucu, marah anak, waktu mustajab. Lagi berat, waktu mustajab dekat nak buka tu dia duduk marah anak. Lambatlah kau ni, tak dengar cakap lah kau ni, alam nak puasa pun malas. Dah jadi doa lah waktu mustajab. Itu waktu mustajab. Sampai sebut dia bukan-bukan kita anak cucu kita. Balik segala-segala, dah pecah mangkuk aku. Gelas aku bawa pasang. Apa yang ditumpah ni? Aku tahu tengah cakap 10 minit sebelum maghrib. Itu waktu mustajab. Rupanya kita tengah doa kat cucu, kat anak kita. Na'udzubillah. Jadi, moga-moga Ramadan kali ini jadi yang terbaik untuk kita semua. Sekali lagi saya minta maaf lah sebab mula kuliah maghrib pukul 8 subuh tadi. Alhamdulillah, moga-moga ada manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.